They tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Dan kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang admin ucapkan. Tuan-tuan dan puan, selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, rupanya ini satu pengakuan daripada PMX yang pasti mengejutkan musuh politik Anwar, yang pasti mengejutkan ramai. Pengakuan daripada PMX, negara berdepan dua puak bawa kebencian, kata PM. Melalui satu artikel daripada Malaysia Kini bertarikh 15 September, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan cabaran kerajaan berdepan dua kelompok pembawa kebencian yang telah menjadikan negara dalam simpang siur. Ini terjadi apabila satu pihak membenci Islam, manakala satu pihak lain membawa fahaman Islam yang penuh kebencian. Kalau kerajaan jahat semua, yang baik hanya kabilah dan kelompok mereka. Ini jenis asabiah yang akan merosakkan sendi kekuatan masyarakat. Jadi kita terpaksa berdepan dua-dua tarikan ini. Di satu pihak Islamofobia, maknanya tak boleh langsung sebut Islam. Di satu pihak lagi, mereka saja kelompok Islam yang lain, semua sesat dan jahat dan zalim, katanya ketika berucap pada majlis himpunan 24K Hufaz di Masjid Wilayah Persekutuan. Untuk rekod, istilah asabiah, fahaman kepuakan dan kesukuan, mempunyai konotasi buruk kerana mengandungi unsur ekstremis atau sikap keterlaluan terhadap suku atau kelompoknya. Negara ini dalam simpang siur. Di satu pihak sebaik saja sebut Islam, dia terus melenting. Bila saya sebut JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, harus nasihat kerajaan dalam semua bidang apa salahnya. Tetapi ada yang melenting. Ada yang melenting kata ada usaha untuk menghasut rakyat menggunakan program Islam. Di mana salahnya? Soalnya tanpa menamakan secara khusus pihak-pihak yang dimaksudkan. Bukan kita suruh buat zalim. Kita faham, hak bukan Islam, kita hormati mereka. Tetapi jangan dia bawa fahaman barat Islamofobia. Sampaikan kita tak boleh sebut pasal Islam. Jadi kita harus berdepan pihak ini. Ada satu pihak lain bawa Islam penuh kebencian, orang lain semua buruk. Kalau kerajaan jahat, kalau sebut Zahid nampak jahat semua. Katanya menyentuh timbalannya yang turut hadir pada majlis sama. Tiada kebaikan. Kalau jahat semua kerajaan, yang baik hanyalah kabilah dan kelompok mereka. Ini satu pengakuan Anwar Ibrahim yang pasti mengejutkan ramai. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, ada saja pendedahan daripada SPRM yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Seleweng dana sana sini, penyalahgunaan kuasa, salah guna jawatan yang mereka ada, sehingga menyebabkan kes rasuah di Malaysia ini semakin menjadi-jadi. Namun pada akhirnya, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, banyak kes rasuah yang berjaya ditumpaskan SPRM. Satu isu terkini ataupun satu keputusan terkini daripada SPRM yang pasti mengejutkan ramai. Mereka lah yang dipercayai, mereka lah yang diberikan amanah tanggungjawab, tapi mereka jugalah yang merosakkan kepercayaan rakyat Malaysia terhadap mereka. Sindiket seludup warga asing, hampir RM800,000
wang tunai dijumpai di bilik tidur pegawai imigresen. Artikel daripada Buletin TV3 bertarik 18 September 2024. SPRM membuat pendedahan mengejutkan berhubung sitaan bagi sindiket penyeludupan warga asing menggunakan modus operandi counter laluan khas ataupun counter setting. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, hampir RM800,000 Malaysia wang tunai dijumpai di dalam bilik tidur 2 pegawai imigresen yang terlibat dalam sindiket berkenaan. Sitaan wang tunai antaranya sebanyak RM518,250 kita pernah jumpai daripada pegawai imigresen kanan grade KP22 wanita di Pahang. Wang diletakkan di dalam bagasi di bilik tidurnya. Turut disita RM248,443 daripada pegawai imigresen grade KP19 lelaki yang bertugas sekarang di Melaka. Wang dijumpai di bawah katil bilik tidur utama, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat SPRM. Tambahnya, jumlah itu antara keseluruhan RM1,49 juta yang disita selain ES 9.900 dan 5.470 bat menerusi OP PAM, OP Setting dan OP PAM 2.0 yang dijalankan masing-masing pada 20 Ogos, 29 Ogos serta 12 September lalu. Beliau berkata, akaun bank yang dibekukan adalah sebanyak 215 akaun dengan nilai RM 3.6 juta lebih, membabitkan 16 milik syarikat dan 84 individu, yang mana 49 akaun pegawai imigresen dan seorang anggota polis di Raja Malaysia. SPRM turut menyita 22 unit kenderaan dengan melibatkan 9 kereta dan 13 motosikal. Saudara-saudara, bagi saya ini pasti satu tangkapan dan penemuan mengejutkan daripada SPRM terhadap seluruh kepimpinan politik Malaysia. Turut disita 2 jongkong emas masing-masing seberat 1 kilogram dengan anggaran nilai RM720,000 dan lebih 75 utas barang kemas seperti cincin, gelang rantai, loket, serta subang selain 12 jam tangan pelbagai jenama. Operasi adalah hasil risikan yang dijalankan selama 6 bulan oleh bahagian perisikan SPRM. Mengulas lanjut, Azam Baki berkata, modus operandi sindiket adalah mempromosikan package untuk masuk ke Malaysia menerusi platform media sosial seperti Facebook, Telegram, dan aplikasi media sosial lain. Ujarnya, ejen akan menghubungi pegawai imigresen menerusi WhatsApp untuk mendapatkan tarikh yang sesuai untuk kumpulan warga asing datang ke Malaysia sebagai pelancong, dan pegawai imigresen terlibat akan memberi lampu hijau jika tarikh berkenaan sesuai. Tuan-tuan yang amat dihormati, apa komen anda? Ini pasti satu tangkapan dan penemuan mengejutkan seluruh rakyat Malaysia.